Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Dan pada video kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan surah Al-Kawthar. Yang ini yang dinamakan juga dengan surah nikmat yang limpah. Surah ini merupakan surah Makkiyah, di mana surah ini mempunyai 3 jumlah ayat keseluruhannya dan ini adalah surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Mari kita teruskan perbincangan berkaitan dengan asbabun nuzul bagi surah ini. Berkaitan dengan ayat 1, asbabun nuzul, menurut Yusuf bin Sa'ad menceritakan, seorang lelaki datang kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib selepas membai'ah Muawiyah. Lalu berkata, engkau menconteng arang ke muka orang Islam. Ataupun, wahai orang yang menconteng arang ke muka orang Islam. Hasan berkata, jangan engkau mencelaku. Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya. Bani Umayyah akan berkhutbah di atas mimbarnya seorang demi seorang. Lalu hal itu menjadikannya berasa tidak senang dan turunlah ayat ini. Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Ia merujuk kepada sungai di dalam syurga. Kemudian turun ayat, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Hingga ayat yang ketiga. Dilaporkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Manakala untuk ayat yang ketiga bagi asbabun nuzul bagi surah Al-Kawthar ini, menurut Ibnu Abbas menyatakan, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah, orang Quraisy bertanya kepadanya, adakah engkau penduduk Madinah dan pemuka mereka? Ya, jawabnya. Mereka berkata lagi kepadanya, lihat lelaki yang diasingkan oleh kaumnya ini. Dia menyangka seorang yang lebih baik daripada kami. Sedangkan kami adalah penyambut tetamu para haji, pemberi minum mereka dan penjaga Kaabah. Dia berkata, kamu adalah lebih baik daripadanya. Lalu turunlah ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Dilaporkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Manakala menurut Ibrahim mengatakan, Uqbah bin Abi Mu'ayz berkata, sesungguhnya tidak ada anak lelaki Rasulullah SAW yang hidup. Sesungguhnya, dia adalah orang yang terputus keturunannya. Lalulah turun ayat ini, Inna syani'aka huwal abtar. Dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ikrimah mengatakan ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy berkata, Nabi Muhammad SAW memutuskan hubungannya daripada kita. Lalu turunlah ayat ini, Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Kawthar dilaporkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Kalbi menyatakan ayat Inna syani'aka huwal abtar adalah berkenaan dengan Al-As bin Wa'il yang berkata, sesungguhnya aku menghina Muhammad dengan mengatakan kepadanya dia terputus keturunannya. Ini dilaporkan oleh As-San'ani dalam tafsirannya. Baiklah, kita akan teruskan kepada pokok pembicaraan dalam tafsir Fi Zilalil Quran berkaitan dengan surah Al-Kawthar ini. Sedikit latar belakang dan pokok pembicaraan menurut tafsir Fi Zilalil Quran, iaitu surah ini dihadapkan khusus kepada Rasulullah SAW, iaitu sama seperti surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarh. Dan dalam surah ini Allah hiburkan Rasulullah SAW dan menjanjikannya dengan nikmat kebajikan yang limpah dan mengancamkan musuhnya dengan malapetaka keputusan keturunan dan mengarahkannya ke jalan bersyukur. Kerana itulah, surah ini merupakan satu gambaran dari kehidupan dakwah dan kehidupan pendakwah di zaman permulaan Islam di Mekah, iaitu satu gambaran dari angkara dan gangguan-gangguan yang dihadapi Nabi SAW dan dakwah yang disampaikannya. Juga, satu gambaran dari pemeliharaan dan naungan Allah terhadap hamba-Nya dari sekumpulan para mukmin yang kecil. Allah meneguhkan hati Rasul-Nya, menenangkan fikirannya, memberi janji yang baik kepadanya dan mengancamkan musuhnya dengan malapetaka. Begitu juga surah ini menggambarkan hakikat hidayat,
kebajikan dan keimanan di samping menggambarkan hakikat kesesatan, kejahatan dan kekufuran. Hakikat yang pertama menyarankan sifatnya yang banyak, melimpah ruah dan berlanjutan, dan hakikat yang kedua menyarankan sifatnya yang remeh, tersorok dan terputus, walaupun orang-orang yang lalai mempunyai tanggapan yang berlainan dari itu. Tersebut di dalam hadis-hadis bahawa tokoh-tokoh Quraisy yang beradab selalu mengganggu Rasulullah SAW dan dakwahnya dengan berbagai-bagai tipu daya, sendaan, ejekan dan penghinaan untuk menjauhkan orang ramai dari mendengar dakwahnya yang benar yang dibawa dari Allah. Di antara mereka ialah Al-As ibni Wa'il, Aqabah ibni Abu Mu'aid, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Mereka mencemuhkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang putus keturunan kerana semua anak lelakinya wafat. Kata salah seorang dari mereka, biarkannya kerana ia akan mati tanpa meninggalkan seorang pun anak lelaki dan perjuangannya tak lama akan berakhir begitu saja. Tipu daya yang kecil ini mempunyai kesannya di dalam masyarakat Arab yang sememangnya berbangga-bangga dengan anak-anak lelaki yang ramai. Tikaman ini digunakan oleh musuh-musuh Rasulullah SAW yang membencikannya. Dan mungkin tikaman ini telah menggoreskan hati beliau dan mendukacitakannya. Kerana itulah turunnya surah ini untuk menenang dan menghiburkan hatinya dan untuk menerangkan hakikat nikmat kebajikan yang kekal berterusan yang telah dipilih oleh Allah untuknya. Dan menerangkan hakikat keputusan dan kepupusan yang disediakan untuk musuh-musuhnya. Seterusnya kita akan teruskan kepada bahagian penafsiran ayat yang pertama bagi surah ini yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar. Dengan maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Berkaitan dengan penafsiran ayat pertama, dapat difahami Allah ingin menerangkan kepada manusia tentang nikmat yang dilimpahkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Kata-kata Al-Kautsar bererti banyak yang tidak terbatas. Maksudnya, kami, yakni Allah kurniakan kepadamu nikmat-nikmat kebajikan yang banyak dan melimpah-limpah tidak tersekat dan tidak terputus, iaitu bertentangan dengan kempen-kempen yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh Quraisy yang biadab itu tadi. Selain itu, terdapat beberapa nikmat yang ingin diketengahkan kepada kita, iaitu pertamanya, nikmat nubuwah. Bagi siapa yang ingin memeriksa nikmat kebajikan yang melimpah ruah yang dikurniakan Allah kepada Rasulnya, ia akan menemuinya pada segala aspek yang difikirkan olehnya, iaitu ia akan menemuinya pada nikmat nubuwah dan nikmat hubungan dengan Allah yang maha besar. Kerana orang yang telah menemui Allah tidak akan kehilangan sesuatu apapun. Yang kedua, dapat difahami di sini berkaitan tentang nikmat Al-Quran. Ia akan menemuinya, yakni nikmat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kerana satu surah dari surah Al-Quran merupakan satu nikmat kebajikan yang melimpah ruah tidak berkesudahan. Yang ketiga dapat difahami ialah nikmat Al-Mala'ul A'la, iaitu para malaikat yang tertinggi yang sentiasa mendoakan rahmat ke atas Rasulullah SAW dan mendoakan rahmat ke atas orang-orang yang mendoakannya. Nama Rasulullah SAW sentiasa berkembar dengan nama Allah, baik di bumi maupun di langit. Untuk yang keempat, kita dapat lihat berkaitan tentang nikmat as-sunnah, iaitu sunnah Rasulullah SAW yang kekal berterusan sepanjang zaman di merata pelosok bumi. Berjuta-juta manusia bersilih ganti menurut sunnahnya. Berjuta-juta lidah dan bibir tak henti-henti menyeru namanya. Dan berjuta-juta hati sentiasa cinta sirahnya dan sentiasa mengingatinya sampai hari kiamat. Dan nikmat yang terakhir dapat dilihat di sini ialah berkaitan tentang nikmat Al-Kautsar. Ia akan menemuinya pada nikmat kebajikan yang banyak yang melimpahi umat manusia dari seluruh generasi dengan sebab dakwahnya, sama ada manusia-manusia yang mengenal nikmat kebajikan itu dan beriman dengannya, atau manusia-manusia yang tidak mengenainya tetapi turut dilimpahi nikmat ke atas mereka. Iaitu ia akan menemui nikmat-nikmat kebajikan di dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa yang tidak terhitung banyaknya. Oleh itu, sebarang usaha untuk menghitungkan nikmat-nikmat Allah yang merupakan semacam usaha hendak memperkecilkannya. Nikmat Al-Kautsar yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang melimpah ruah tidak terhingga, tidak terkira dan tidak terbatas. Oleh sebab itu, ayat ini ditinggalkan begitu tanpa diberi huraian yang tertentu.
Ia meliputi segala kebajikan yang berkembang subur. Namun terdapat banyak hadis dari berbagai-bagai saluran yang menerangkan bahawa Al-Kawthar itu ialah sebuah sungai di dalam syurga yang dikurniakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi menurut Ibnu Abbas, sungai itu merupakan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat kebajikan yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada Rasulullah SAW, dan pendapat ini amat munasabah dengan keterangan ayat Al-Quran. Bagi penafsiran untuk ayat yang kedua, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Pada ayat yang kedua ini, kita dapat melihat subtopik yang berkaitan tentang kewajipan menzahirkan kesyukuran dan keikhlasan. Setelah menerangkan nikmat yang melimpah ruah yang bertentangan dengan kempen-kempen orang kafir itu tadi pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW supaya mensyukuri nikmat itu dengan kewajipan yang pertama, iaitu kewajipan mengikhlas dan memusatkan hati kepada Allah dalam amal ibadah. Arah tujuan iaitu mengerjakan solat dan menyembelihkan binatang korban dengan ikhlas kerana Allah tanpa menghiraukan kesyirikan kaum musyrikin dan tanpa menyertai upacara ibadat mereka dan mengikuti perbuatan mereka yang menyebut-nyebut nama yang lain dari nama Allah ketika menyembelih korban-korban mereka. Seterusnya, poin yang hendak diterangkan kepada kita pada kali ini untuk surah Al-Kawthar pada ayat kedua ini, iaitu seluruh kehidupan lahir dan batin dikira sebagai satu unit. Keterangan yang berulang-ulang supaya disebutkan nama Allah sahaja ketika disembelih binatang-binatang korban dan diharamkan binatang-binatang sembelihan yang disebutkan nama lain dari nama Allah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama Islam dalam usaha membersihkan seluruh kehidupan dari kesan-kesan syirik, bukan hanya sekadar membersihkan pemikiran dan hati saja. Islam adalah agama keesaan dengan segala erti katanya dan segala bayangannya dan agama tauhid yang bersih dan jelas. Kerana itu Islam mengikut jejak syirik dalam segala bentuk rupanya dan di segala tempat persembunyiannya. Ia memburunya dengan keras, sama ada dalam hati, dalam ibadat dan dalam adat resam kehidupan. Kehidupan lahir dan batin merupakan satu unit padu dan Islam melayaninya sebagai satu unit padu yang tidak berbelah bahagi. Dan Islam berusaha membersihkannya dari segala noda syirik dan membawanya bertawajuh kepada Allah dalam bentuknya yang bersih dan jelas sebagaimana yang kita dapat lihat dalam masalah binatang-binatang sembelihan dan lain-lainnya dari syair-syair ibadat dan tradisi-tradisi kehidupan. Kita teruskan pada ayat yang ketiga yang terakhir yang berbunyi Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus, yakni dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Nama Muhammad SAW dan dakwah yang tidak putus disebut dan diperjuangkan. Pada ayat ini diterangkan, iaitu ayat pertama Allah menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang terputus, tetapi seorang yang dikurniakan nikmat kebajikan yang melimpah ruah dan berterusan. Di dalam ayat yang akhir ini pula, Allah menjelaskan bahawa orang yang terputus itu bukannya Nabi Muhammad, tetapi orang-orang yang memusuhi dan membencikannya. Dan janji Allah itu amat benar kerana sebutan nama mereka telah terputus. Sedangkan nama Nabi Muhammad SAW terus disebut dan disanjung tinggi. Pada hari ini, kita dapat saksikan kebenaran firman Allah yang mulia ini dalam gambaran, yakni kemasyhuran namanya yang gemilang dan amat luas, yang tidak pernah disaksikan oleh orang-orang zaman dahulu yang telah mendengar nama beliau. Keimanan, kebenaran dan kebajikan tidak mungkin terputus. Ia akan menghulurkan dahan-dahan dan cabang-cabangnya dan menunjangkan akar umbinya jauh ke dalam. Yang terputus ialah kekufuran, kebatilan dan kejahatan, biarpun bagaimana ia membesar dan kuat. Kita dapat lihat bagaimana musuh-musuh Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa kesan. Ukuran-ukuran Allah berlainan dari ukuran-ukuran manusia. Tetapi manusia sahaja yang terkeliru dan tertipu apabila mereka menyangka bahawa ukuran-ukuran mereka lah yang menentukan hakikat-hakikat segala perkara. Di hadapan kita terpampang contoh yang diterangkan dalam ayat ini sebagai satu contoh yang jelas dan abadi. Di manakah tokoh-tokoh Quraisy yang mengejek Nabi Muhammad SAW dengan ejekan-ejekan yang hina dan menarik hati orang ramai? Ketika itu mereka menyangka bahawa mereka telah berjaya menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan menyekat jalan dakwahnya. Di mana mereka sekarang?
di mana nama-nama mereka dan kesan-kesan peninggalan mereka dibandingkan dengan nikmat-nikmat kebajikan yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicapkan mereka sebagai manusia yang terputus keturunannya itu. Dan akhir sekali kita dapat lihat dakwah dan pendakwah tidak akan putus. Dakwah kepada Allah, kepada kebenaran dan kepada kebajikan tidak mungkin terputus. Dan pendakwahnya juga tidak juga terputus. Bagaimana ia mungkin terputus sedangkan ia sentiasa mempunyai pertalian yang kukuh dengan Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kekal, yang azali dan abadi. Hanya kekufuran, kebatilan dan kejahatan sahaja yang terputus bersama pejuangnya. Walaupun dalam setengah-setengah ketika ia kelihatan panjang umur dan akal-akalnya menunjang jauh dalam bumi. Amatlah benar firman Allah yang Maha Agung dan amatlah bohong tanggapan kaum musyrikin yang melakukan tipu daya yang jahat itu. Wa hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.